Kita nak bercakap berkenaan dengan Anugerah Seri Angkasa yang kini kembali semula setelah beberapa tahun menyepi. Jadi hari ini kita ingin bercakap dengan lebih lanjut. Di studio kami bawakan Puan Mastura Ahmad Mustafa selaku Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KCOM. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Mastura. Terima kasih Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, Anugerah Seri Angkasa ini merupakan antara anugerah yang sememang dinanti-nantikan untuk golongan penerbitan program-program TV dan juga radio kembali semula pada tahun ini. Bila pencalonannya dibuka dan bagaimana, apakah kategori-kategori yang dipertandingkan untuk tahun ini? Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih di atas jemputan Selamat Pagi Malaysia untuk saya muncul pada hari ini untuk bercerita pasal ASA. Sebelum saya menjawab soalan Syuhada tu, kenapa ASA tahun ini begitu unik? Ada 3 perkara. Pertama ialah ASA ni pada mulanya kita telah laksanakan semenjak 1972 tahun lagi 1972. Jadi ini bermakna pada tahun ini kita menyambut ulang tahun yang ke-50 ASA lah, anugerah Seri Angkasa ni. Nombor 2 ialah kali terakhir kita adakan ASA ni ialah pada tahun 2016. Jadi ia dilaksanakan tahun ini selepas 6 tahun tidak diadakan. Jadi ia memang dinantikan. Dan yang ketiga adalah 2022 ini adalah tahun pemulihan kita selepas 2 tahun kita mengalami pandemik COVID-19. Jadi kita ingin salah satu usaha kerajaan untuk memulihkan kembalilah ekonomi penggiat-penggiat seni kita di negara kita. Jadi pencalonannya dibuka sebenarnya dah seminggu lebihlah dibuka pada 1 Ogos yang lepas dan akan ditutup pada 31 Ogos 2022 sempena kita menyambut Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Jadi dari segi kategori sebenarnya kita ada 70 kategori dan 2 kategori khas, anugerah khas. Jadi 70 kategori ini sebenarnya kita kita ada 43 kategori televisyen, 22 kategori radio. Yang saya kata anugerah khas tu, 1 anugerah khas juri dan 1 lagi tokoh anugerah Seri Angkasa. Jadi total dia sebenarnya ada 72 anugerah lah yang akan kita sampaikan pada malam ASA nanti. Okey, ada 72 kategori. Bayangkan berapa ramai calon yang kita boleh letakkan bagi setiap kategori itu. Apa syarat-syarat calon yang boleh kita senaraikan dalam kategori yang dipertandingkan? Okey, saya lupa nak sebut tadi. Sebenarnya pada tahun ini kita memperkenalkan 1 lagi kategori unik, iaitu media sosial. Kerana kita juga nak memastikan ASA ni mengikuti peredaran zaman. Kalau dulu kita hanya dihiburkan melalui televisyen dan juga radio, kali ini kita sebenarnya ada 1 lagi platform untuk mendapatkan hiburan. Jadi media sosial tu memang memainkan media sosial tu memang memainkan peranan yang penting lah. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, kelayakan kita hanya sebenarnya menilai penerbitan yang sebenarnya ditayangkan ataupun disiarkan dalam tempoh antara 1 Januari 2020 sehinggalah 31 Disember 2021. Sebenarnya dalam tempoh pandemik itulah. Jadi ia hanya untuk rancangan TV dan radio terbitan tempatan yang disiarkan oleh organisasi penyiaran kerajaan dan swasta melalui siaran terestrial, satelit dan IPTV sahaja. Dan untuk media sosial pula ialah yang disiarkan di platform YouTube rasmi sahaja dan tidak boleh ditayangkan di saluran TV dan radio. Okey. Maksudnya ada kategori dia. Saya terbayang TikTok sebenarnya. Sebab ramai sebenarnya yang buat naik konten-konten. Mungkin future nanti kita boleh fikirkan. Okeylah, kita kena bagi tahu pihak kementerian supaya pertandingan kategori itu juga kan. Yalah, sebab kita nak bergerak dengan trend sekarang kalau kita berada di takut yang lama, tak ada siapa yang akan berminat untuk menyertai sebarang anugerah sekalipun. Okey, istimewa sebagai tahun ini ramai yang menanti-nantikan kemunculan Anugerah Seri Angkasa ini.
Di manakah laman sesawang yang mereka boleh kunjungi untuk menyenaraikan nama-nama calon yang mereka rasa layak untuk setiap kategori yang dipertandingkan? Okey, kita telah wujudkan satu laman sesawang khas di mana orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai Anugerah Seri Angkasa ni, dan laman sesawang itu alamatnya ialah www.anugerahseriangkasa.gov.my. Jadi borang-borang pencalonan pun berada di laman sesawang tersebut. Ini sebenarnya kali pertama kita membuka pencalonan atau permohonan melalui secara atas talian. Jadi pada tahun ini kita tidak menerima sebarang pencalonan yang dikemukakan secara manual ataupun secara dokumen kertas lah, hard copy orang kata seperti dahulu. Jadi semuanya secara atas talian. Adakah terdapat limitasi berapa calon yang boleh disenaraikan bagi setiap kategori tersebut? Okey, saya kena tengok ni. Takut saya salah sebut ni, bahaya. Itulah. Nanti hantar kata kat TV hari tu cakap lain ya. Silakan. Untuk kategori TV, kita membenarkan 5 pencalonan bagi setiap kategori TV. Jadi tadi ada 43. Untuk setiap 43 tu, setiap saluran TV boleh mencalonkan 5 maksimum. Untuk radio, kita hanya benarkan 2 pencalonan sahaja bagi setiap kategori radio. Sama juga dengan media sosial, hanya dua pencalonan sahaja bagi setiap kategori media sosial. Okey, baik. Selagi masih ada peluang untuk menghantar pencalonan bagi kategori dipertandingkan, lakukan aja, sebab apa agaknya antara kelebihan untuk pemenang-pemenang yang merangkul anugerah setiap kategori yang dipertandingkan ni? Okey, kita kena akui bahawa industri kreatif ni juga adalah penyumbang utama kepada KDNK negara. Jadi di dalam rancangan Malaysia ke-12 pun kita telah mengenal pasti industri kreatif sebagai sektor strategik yang kita ada sasaran menjelang 2025 untuk industri kreatif ini menyumbang sekurang-kurangnya 31.9 bilion kepada KDNK negara. Jadi anugerah ini sebenarnya memberi semangat bila kita memberi pengiktirafan untuk penggiat-penggiat seni kita. Satu, kita mengiktiraf sumbangan mereka kepada negara. Nombor 2, juga memberi mereka semangat dan motivasi untuk terus berusaha menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita juga mengharapkan dengan semangat yang ada ini, hasil-hasil yang dipertandingkan di pentas asal ini juga boleh dipanjangkan ke peringkat antarabangsa, supaya konten-konten kita juga diiktiraf kualitinya dan juga mendapat tempat di pasaran antarabangsa. Okey, baik. Terima kasih Puan Mastura berkongsi berkenaan dengan ASA, itu Anugerah Seri Angkasa yang kali ini diadakan selepas kali terakhir pada 2016, dan ini merupakan sambutan Anugerah Seri Angkasa yang ke-50 tahun sejak pertama kali diadakan pada tahun 1972. Jangan lupa hantar pencalonan anda ke laman sesawang ini nyatakan seketika tadi. Terima kasih Puan Mastura bersama kita di studio.